اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Maka kita sekali lagi dapat bersama di dalam kuliah secara online atau maya ini bagi membaca kitab Mutiara Minhajul Abidin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkatan dan rahmat. Saya sekarang ini berada di negeri di bawah Bayu. Dan tempat yang saya duduk sekarang ini membuat lintas langsung ini adalah di sebuah homestay rakan saya dan istrinya yang bernama Teratak Indah. Mereka telah memberi peluang kepada saya untuk bersiaran pagi ini. Kalau saya datang ke sini, biasanya saya duduk sini kerana mereka orang Kedah dan bertugas sebagai guru di sini. Layanan memang spesial lah. Ya, dah orang Kedah, kopi selalu ada. Jadi boleh bercerita, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan saya ucap terima kasihlah ya kepada Cikgu Saleh dan istrinya yang telah menyediakan tempat untuk saya bersiaran. Semalam saya tidur di pondok saya. Ya, pondok saya. Saya ada teman yang membawa istrinya orang Kulim. Ya, mau mengikut. Mereka merupakan penaja. Penaja pelajar kita sudah lama. Jadi nak ikut saya. Orang lain pun boleh ikut saya. Tapi tak boleh ramai lah. Setakat sekali ikut tu 6 orang boleh insya-Allah. Jadi kami semalam bila sampai di kota Kinabalu, lebih kurang pukul 1:30, kami ditunggu oleh petugas saya dengan kereta dan dibawa terus ke sebuah restoran. Kerana ada 2 orang pensyarah maktab perguruan gaya, Institut Pendidikan Guru, telah pun menempah tempat di restoran itu untuk menjamu kami. Sedap semalam nasi biryani ayam. Aduh, memang menarik. Hasrat mereka ialah untuk bertemu saya kerana salah seorang iaitu Cikgu Rosli, seorang pensyarah kanan di maktab itu, ingin mewakafkan tanahnya kepada saya untuk apa-apa tujuan keagamaan di Bundu Tuhan. Hampir dengan Kundasang. Di Bundu Tuhan pun tadi kami lalu kabus menutup semua. Mungkinlah saya tengok keadaan itu untuk transit kita. Ya, mungkin pada hari siang lalu adakan kuliah-kuliah di situ. Saya minta ada guru Islam yang mengajar di sekolah sana pun aktif sedikit dan insya-Allah mungkin kita bangunkan sebuah transit, ya, sebab di situ terlalu banyak agama lain lah, lebih-lebih Kristian lah. Banyak yang murtad katanya. Jadi dia sanggup mewakafkan tanah yang diberikan oleh ayahnya kepada saya. Dan pada 20 hari bulan ini kami sudah buat temu janji. Dia akan bawa ayah dia naik ke tanah itu untuk menanda. Memang duduk di situ memang lebih baik daripada Cameron Highland lah dari segi sejuknya. Ya, apa? Kita simpankan idaman kita untuk melancong ke Sabah, ya, sehingga keadaan agak tenang, COVID akan insya-Allah semakin hilang dan kita bersama-sama lagi di Sabah nanti. Baik, balik kepada tajuk yang kita akan baca pada hari ini ialah hakikat dan kedudukan tafwidh di muka surat 116. Betul ya? Ya, muka surat 116. Tajuknya hakikat dan kedudukan tafwidh. Apa makna tafwidh? Tafwidh ialah
penyerahan diri kepada Allah dalam perkara-perkara yang kita tidak pasti sama ada dia baik atau tidak baik untuk kita. Contoh, dalam kita buat amalan-amalan yang sunat dan juga amalan yang harus. Kita katalah ambil satu amalan sunat. Kena fikir juga bahawa adakan berlaku kerosakan dalam amalan kita. Sebab apa kerosakan? Kita buat ibadat, pahala banyak. Tetapi kalaulah amalan itu disertai dengan riak. Apa makna riak? Nak menunjuk-nunjuk. Ya, buat itu kadang-kadang riak itu bercampur. Kat Tuhan mau tunjuk, dekat makhluk mau tunjuk. Jadi apa penyudahnya? Penyudahnya sudah tentulah tidak diterima oleh Allah. Jadi dalam hal-hal begini, kita wajib memohon kepada Allah supaya Allah kecualikan kita daripada segala sifat-sifat riak itu. Sebab itu, ini pun kita nak memulakan kuliah pun selalu saya minta kepada Allah, ya Allah jadikan kuliah aku ini adalah semata-mata ikhlas kerana-Mu. Jangan adalah sifat-sifat menunjuk-nunjuk kerana aku tahu itu merosakkan segala amalanku. Letih saja kita begitu. Jadi kita minta kepada Allah pengecualian ini dengan harapan insya-Allah Allah menjaga ibadat kita. Sebab kita pun belum tahu selamat. Ya, kadang-kadang buat untuk dapat pahala, tapi bila campur dengan sifat-sifat hati yang mazmumah, maka jadi apa kita? Kita serahlah kepada Allah sambil memohon kepadanya keselamatan bagi segala pekerjaan kita, termasuklah ibadat kita. Baik. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala melalui kitab sahabat kita ini, iaitu Mutiara Minhajul Abidin, menjelaskan hakikat di sini dengan maksud makna. Apakah makna tafwiz dan kedudukan tafwiz? Perkara-perkara dalam kehidupan kita, kata pengarang kitab ini, perkara-perkara dalam kehidupan kita ada 3 jenis. Maknanya dalam hidup kita ini kita akan bertemu dengan kehendak-kehendak atau kemauan hati kita dalam kehidupan kita yang dibahagikan kepada 3 jenis. Cuba kita tengok huraian daripada asalnya Imam Ghazali dan dibawa oleh tuan kitab kita ini, mudah-mudahan memberi kepada kita faham akan makna dan kedudukan tafwiz. Pertama perkara dalam kehidupan kita ialah perkara yang kita tahu secara yakin. Benda itu kita tahu secara yakin, ia memberi maslahah, memberi kebaikan kepada kita. Ini satu perkara. Yang kita tahu perkara itu secara yakin memberi maslahah, memberikan kebaikan kepada kita. Seperti kita tahu syurga, kita tahu iman, kita tahu sunnah. Ya, jadi tiadalah tempat penyerahan, ya, melainkan kita dan benda ini tidak ada apa-apa bahaya kerana kita tahu ini adalah yakin, tempat-tempat yang orang kata diberikan kepada orang-orang yang beramal dan berikhlas dalam amalannya, maka dia ini seyakin-yakinnya dia serah kepada Allah, tidak ada pengecualian apa-apa lagi. Yang kedua, perkara yang kita tahu secara yakin ia memberi mudarat kepada kita. Ini kita tahu pula perkara yang memberi mudarat kepada kita. Apa dia perkara yang memberi mudarat kepada kita? Iaitu neraka. Ya, neraka. Jadi lagi kita kata perbuatan kufur, syirik, melakukan bid'ah. Jadi takut kita jatuh di dalam perkara ini. Ya, sebab kita yakin bahawa ia memberi mudarat kepada kita.
Bila kita yakin sudah dia memberi mudarat kepada kita, maka kita menyerahkan kepada Allah. Mohonlah kami dijauhkan mudarat-mudarat ini. Yang kami sangat takut dengan perkara ini. Dan kami menyerahlah kepada Allah apa saja keputusannya, kerana kami yakin Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Kata Imam Haramain rahimahullahu ta'ala. Imam Haramain ini adalah guru bagi Imam Al-Ghazali. Ya, rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Haramain? Semua apa yang difardukan atas hamba daripada Allah, termasuk ibadat seperti semayang dan lain-lain, pasti ada kebaikan bagi hambanya, maka sah menghendaki dengan pasti. Maknanya kita tahu apa ibadat yang kita buat yang disuruh oleh Allah, seperti solat, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang difardukan oleh Allah, pasti ada kebaikan, kata Imam Haramain. Maka kita sebagai hamba, kita sah menghendaki dengan pasti. Harapan kita itu dengan yakin, dengan pasti. Tak boleh kita bimbang, sebab apa yang Allah buat itu Allah sudah mengetahui, dia ada hikmah kebijaksanaan yang memberi manfaat kepada kita semua. Itu penyerahan dia, kita berikanlah kepada Allah dengan penuh yakin. Baik. Perkara ketiga yang berlaku dalam kehidupan kita, yang menyentuh tentang kehendak hati kita dan juga masalah penyerahan ini, iaitu perkara yang kesamaran. Ini. Perkara yang kesamaran bagi kita, sama ada ia manfaat ataupun mudarat bagi kita. Kita masih samar-samar. Ya? Jadi perkara ini kita kena minta kepada Allah dengan ada pengecualiannya. Maknanya kita buat apa yang ada kaitan dalam benda ini, takut jatuh di dalam mudarat, takut jatuh di dalam perkara-perkara tidak elok, maka kita yakin buat kerana kita tahu dia sunat dan harus yang memberi manfaat kepada kita, maka kita jauhilah daripada sifat-sifat yang boleh merosakkan, sambil kita memohon kepada Allah menjaga kita, ya, daripada perkara-perkara itu. Jadi tempat penyerahan ini kepada Allah ini termasuklah penyerahan kepada perkara yang kita yakin memberi maslahah kebaikan kepada kita. Yang kedua, perkara yang kita yakin memberi mudarat kepada kita. Dan ketiga, perkara yang kesamaran bagi kita, sama ada ia manfaat ataupun mudarat bagi kita. Dalam hal kesamaran inilah kita haruslah berhati-hati. Jangan benda yang belum kita jelas, yang samar-samar, kita takut membuat kalau ia sudah jadi kebajikan ataupun ia sudah diputuskan oleh ijma' ulama ataupun diputuskan oleh majlis-majlis fatwa, contohnya seperti negara kita, dalam satu-satu perkara, maka kita melakukanlah, kita buatlah sambil kita menyerahlah kepada Allah, ya, untuk menjaga diri kita. Ya, macam masalah sekarang lah, masalah COVID, ya, masalah apa dia panggil vaksin, ya. Jadi kebimbangan itu menyebabkan kadang-kadang nak buat ibadat tak boleh. Saya juga menasihatkan ada ibu bapa, ya, yang tidak menghantar anak pulang ke pondok. Saya tanya mengapa? Kerana kami tidak mengambil vaksin. Jadi apa jadi anak kamu? Aku sudah beasiswakan dia. Ya, sayang dia, tahfiz pula dia. Adik dia pun ada juga yang kami bantu bagi beasiswa. Kerana kamu, saya mula berdepanlah dengan ibu bapa. Inilah yang dia katakan takut kesamaran, benda yang tidak pasti berlaku sebab melihat kepada persepsi. Orang bercakap, yang banyak orang cakap tu, saya kata yang intinya bukanlah kita pun menerima, ya. Pelajar kita yang belum vaksin pun kita menerima mereka sambil menjaga SOP. Sebab kita bukan mewajibkan, ya, mengambil vaksin ni harus, tetapi untuk memudahkan kita beramal,
elok sangat. Naik kapal terbang pun tak boleh kalau tak nak ambil vaksin. Jadi macam mana mau dihantarkan mengaji jauh-jauh? Jadi mungkin menghalanglah ini. Jadi kita terpaksa berdepan juga dengan perkara-perkara ini. Itulah yang kita kata benda kesamaran yang kita tidak tahu jadi kebaikan atau keburukan. Orang ramai sudah menerima, pastilah diberikan pula oleh hukum agama bahawa vaksin ini harus oleh majlis-majlis agama, mufti-mufti. Jadi kita yang umum ini silakanlah ikutlah, ya. Tapi yang ada pengetahuan yang lebih-lebih, dia tak mau ikut, itu pun adalah kelonggaran baginya kerana hukumnya ini harus. Tapi jangan sampai menghalang kita daripada kita tidak boleh buat ibadat, ya. Jangan rugi sangat kita, ya. Baik, sambung. Itu. Satu tujuh. Tafwiz ini ingat, apa masalah tafwiz? Tafwiz ialah menyerahkan benda yang kesamaran, adakah baik tidak baik kesudahannya kepada Allah, supaya kita tidak hati bimbang, gundah gulana, takut sehingga tidak dapat melaksanakan ibadat. Maka Imam Ghazali kata, nak selesai masalah ini, serahlah kepada yang Maha mengetahui. Serahlah yang kepada Maha mengasihani. Maka kita teruskan kehidupan seperti biasa. Maka itulah yang lebih baik daripada kita nak mentadbirkan benda yang kita tak tahu datang atau tidak. Kita nak takbir benda yang kita tak tahu bahaya atau tidak. Maka yang lebih tahu ialah Allah. Sebab itu Imam Ghazali membawakan satu pendekatan dengan maksud tafwiz. Serahlah benda yang kita tidak tahu penghujungnya kepada Allah. Kita tak tahu yang pastinya. Kalau kita pasti, kita serah begitu. Tak ada pengecualian lagi. Tak ada minta apa-apa. Ya? Sebab kita yakin Allah Ta'ala menetapkan ibadat atau menetapkan sesuatu yang bermakna kepada kita itu sudah sangat baik. Baik. Tafwiz terletak pada perkara yang ketiga. Tu Imam Ghazali huraikan. Penyerahan diri kita kepada Allah terletak pada perkara yang ketiga tadi. Mana? Yang kita tidak pasti, masih samar-samar apakah kesudahan daripada kehidupan kita, pekerjaan kita. Jadi yang tidak pasti itu kita serahlah kepada Allah. Yaitu yang tidak pasti itu, apa yang kesamaran bagi kita pengakhirannya, baik ke tak baik, serah ke Allah. Sebab kita bukan tahu besok apa nak berlaku, lusa apa nak berlaku, ujung tahun apa nak berlaku ke depan. Jadi jangan kita boleh merancang tidak salah untuk nak menentukan arah tuju kita, tapi merancang kita itu mesti kena dengan syariat. Sebab kalau kena dengan syariat, penghujungnya pastilah elok. Kerana syariat ini undang-undang Allah, tidak ada kalau ketetapan itu yang tidak elok. Jadi ikutlah syariat. Tapi kadang-kadang kita tidak ada ilmu tentang syariat ini, maka kita rujuklah kepada orang alim, ya. Kalau kita juga tidak dapat pengesahan dari orang alim, kita tengok pula kelakuan orang alim. Mereka buat atau tidak. Kebanyakan orang alim buat, maka itu maknanya adalah perkara kebajikan. Jadi kita kena, kalau tak boleh, kita kena rujuk kepada orang-orang alim. Baik. Sekarang dikatakan serah tafwiz itu dalam perkara yang kita tak tahu ataupun kesamaran kesudahannya, kita serahlah kepada Allah. Ya. Sama ada antara manfaat ataupun mudarat. Yaitu tafwiz juga. Dalam arti kata yang lain, letaknya pada setiap keinginan yang padanya ada bahaya dan tidak diyakini kebaikannya pada perkara tersebut. Baru ini, ya, ada saya menghuraikan berhubung dengan lawan tafwiz. Kalau kita tak serah diri kepada Allah, kita tak menyerahkan perkara yang kita tidak tahu kesamaran penghujungnya, baik atau tidak baik, maka lawan tafwiz itu disebut sebagai tamak halubah. Ya? Orang yang tidak menyerah kepada Allah dalam benda yang tidak tahu, kata Imam Ghazali, mereka itu masuk di dalam tamak halubah. Tamak halubah pun ada jenis-jenis dia.
tamak haloba yang boleh memberi kebaikan kepada kita dengan tidak ada niat untuk menghina siapa-siapa dan tidak memberi kesusahan siapa-siapa, seperti tamak untuk buat ibadat, tamak untuk belajar, ya, pastilah itu kebaikan. Tapi pendapat daripada ahli, orang yang mengajar, guru-guru, mengatakan bahawa jangan kita terlalu tamak, takut penyudahnya kita akan cepat bosan. Ya, belajar pelan-pelan, ikut kemampuan kita, jangan terlebih-terlebih sehingga kita dah akhirnya bosan. Jadi pelan-pelan insya-Allah, ya, minta ke Allah yang sedikit itu diberkati, ya. Yang elok itu diterima oleh Allah. Yang pentingnya kita serahlah, ya, kepada Allah dengan usaha kita yang ikhlas tadi. Baik. Sekarang kita nak tanya, apakah benteng kota penyerahan? Ya, macam apakah kita nak jadi penyerahan kepada Allah itu satu benda yang boleh selamat? Apakah bentengnya? Imam Ghazali sebut bahawa ingat bahaya segala pekerjaan dan kemungkinan yang ada padanya kebinasaan. Itu benteng penyerahan. Kita serah kepada Allah sebab kita ingat bahawa pekerjaan yang kita buat itu termasuk ibadat, termasuk perkara sunat, termasuk segala kehidupan kita ini di dalam benda-benda yang diharuskan. Kita kena serah kepada Allah sebab kita takut ada bahaya dan kebinasaan termasuk dalam ibadat kita. Maka kita jangan membimbangi sehingga tamak kita nak menguruskan sendiri. Padahal kita tidak tahu keputusannya. Maka itu dia panggil benteng penyerahan. Kata Imam Ghazali, ada di dalam benteng, ada kota di dalam kota. Jadi untuk membentengkan kita lagi, kata Imam Ghazali, ingat lemah diri kita dari berbagai bahaya dan lemah untuk kita menghalang sebab kita jahil, kita jenis alpa lupa, kita adalah lemah diri. Itu ingat diri kita. Sebab kadang-kadang kita sombong, ya, kita rasa kita mampu, padahal kita lemah, kita tidak ada pengetahuan agama yang cukup, ya. Jadi kita ni menyerahlah, ya, berusaha setakat kita mampu, serahlah, ikutlah orang-orang yang baik-baik, serahlah kepada Allah. Itu dia panggil benteng dalam benteng. Ingat lemah diri kita ini. Ya, bila kita ingat diri kita lemah, mudahlah kita nak serah kepada Allah untuk menjaga kita. Tapi kadang-kadang kita sombong. Kita tengok yang kita ada, kita nampak kekuatan sudah ada pada kita, maka kita nak menguruskan kesamaran ini sehingga akhirnya kita akan berdepan dengan masalah-masalah yang menyebabkan kita tinggal ibadat kita. Cukup. Itu sudah habis huraian berhubung dengan bimbang kepada bahaya-bahaya di penghujung usaha kita sehingga kita tidak boleh beribadat. Kalau beribadat pun hati gundah gulana, risau dan sebagainya sehingga terjejas kita punya ibadat akibat bimbang takut bahaya-bahaya mendatang. Maka Imam Ghazali kata benda yang bimbang tentang perkara yang tidak pasti, mungkin yang baiknya itu masalah atau itu merugikan kita. Serahlah kepada yang maha mengetahui. Siapa maha mengetahui? Allah. Serahlah kepada yang maha kasih sayang. Siapa yang kasih sayang dan pemurah ini? Allah. Kerana itulah kita akan selamat, hati kita akan tenang, kita akan khusyuk di dalam apa-apa pekerjaan kita. Baik. Jadi kalau kita sudah lepas daripada bimbang kepada rezeki, kerana kita bertawakal kepada Allah dan kita yakin rezeki itu pasti akan sampai kepada aku jika Allah sudah tentui. Ya. Yang kedua, kita bimbang tentang bahaya takut-takut mendatang sehingga menghalang ibadat kita, maka kita buatlah tafwiz, yakni hati kita itu serahlah kepada Allah supaya kita tidak bimbang. Baik, masuk kepada halangan yang ketiga. Ini masuk pada halangan yang ketiga. Sebab di sini ada 4 bukit halang. Dalam dia panggil Aqabah Awarid ini. Aqabatul Awarid. Bukit-bukit rintangan ini ada 4
sekatan-sekatan dia. Pertama, bimbang tentang rezeki. Yang kedua, ya, bimbang tentang bahaya yang mungkin datang sehingga tak boleh buat ibadat. Yang ketiga, yaitu takut dengan qada dan qadar Allah. Kan wajib kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Apa makna qada? Kita wajib beriman sebarang benda itu adalah semua ketentuan Allah. Apa yang berlaku, apa yang tak berlaku, sakit demam, sihat tubuh, ya, miskin kaya, ilmu jahil, yang bertentangan itu, semua itu kena ingat kehendak Allah. Yang keduanya, qadar. Qadar mana ketentuan itu? Ya, banyak mana ketentuan itu? Cara mana itu berlaku? Itu semua dalam takluk kudrat Allah. Jadi Allah ini dengan sifat iradat dan kudratnya, iradat menentu. Begini-begini. Kudrat melaksanakan. Kudrat menentukan supaya tak berlaku begini. Kudrat Allah menjaganya. Sebab muafakat sifat kudrat dengan sifat iradat Allah. Perancangan Allah pasti baik. Kerana Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Baik, kita lihat. Apakah yang dikatakan takut kepada qada penentuan Allah dan qadar Allah ini sehingga menghalang kita buat ibadat. Kata Imam Ghazali dan pengarang kitab ini, sifat redha untuk menghadapi arif. Arif ni maknanya rintangan. Ya, itu baca dengan mufrad. Ya, kalau kita baca dengan jamak, dengan plural, awarif. Ya, jadi maknanya sifat redha yang menghadapi arif atau rintangan yang mendatang. Yang keempat, yaitu qada dan qadar. Jadi maknanya halangan yang kita nak kena tempuh, ya, yaitu berdepan dengan ketentuan qada dan qadar Allah. Bagi seorang hamba, kata Imam Ghazali, bagi seorang hamba untuk mencapai tahap redha terhadap setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia merenungkan dua asas ini. Ini satu pencerahan, satu penerangan, satu panduan kepada kita yang buat ibadat. Yang gemar buat ibadat, jangan bimbang, jangan sahati, jangan takut dengan apa saja ketentuan Allah dan qadarnya kepada kita. Kita wajib ingat apa yang ditentukan itu tiada siapa yang boleh menghalangnya lagi. Kalau apa yang berlakukan itu, maka itu sudah ketentuan Tuhan yang wajib kita redha, maka tenang hati kita. Jadi kata Imam Ghazali, wajib kita redha kerana dua perkara. Wajib kita redha, yakni kita redha dengan qada Allah. Itu hamba terima. Sebab apa? Itu sudah ketentuan Allah. Baik. Kita tengok. Mengapakah wajib kita kena redha? Ya, kerana dua perkara. Pertama, kita kena redha segala ketentuan Allah. Ingat, aku tak bimbang dengan qada-qada Allah ini sebab aku tahu itu ketentuan Allah. Ketentuan ini bukan baru. Ketentuan ini azali lagi. Mesti ada kebaikan untukku. Aku terima dan aku tengok dan apa yang perlu aku berbuatnya. Pertama, tujuan kita redha ataupun wajib kita redha dengan qada dan qudrat Allah. Pertama, untuk mengosongkan diri bagi beribadat. Apa makna mengosongkan diri? Maknanya kita nak memberi hati yang tenang. Kita tak susah. Orang kata, ya, untuk apa? Hati tenang ni. Nak menjurus tumpuan bagi kita nak beribadat. Itu tujuan kita redha tu. Kalau kita tak redha, hati ni konflik. Pasal apa jadi begini? Mengapa ini? Ya, aku sudah lakukan kebajikan. Dia mencari asbab-asbab. Ya, dia mencari sebab-sebab sehingga akhirnya hatinya tidak senang. Jika dia tidak redha terhadap ketentuan Allah, kata Imam Ghazali, jika dia tidak redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibelenggu kemurungan. Tahu murung?
duka cita, susah hati. Kadang-kadang kemurungan ini membawa bahaya ni. Kena pergi jumpa doktor bahagian psikologi ataupun apa lagi lah yang ada keparan kepada mereka ini. Ya, sebab sangat-sangat bahaya. Ya, tapi kalaulah kita ini dibelenggukan dengan kemurungan, duka cita dan kesibukkan hati sehinggalah dia tidak dapat menumpu hati untuk beribadat. Pasal apa? Takut sana, takut sini, takut Allah tentu begini, ke depan, manalah tahu. Itulah yang punca, takut. Ya, jadi bimbang tentang qada Allah ini, jawapan yang ada ialah redha. Redha itu tugas hamba, qada itu adalah ketentuan Allah. Ya, jangan kita ambil tugas ketentuan ni. Aku nak begini untuk aku. Tiba-tiba Allah tentu yang lain. Oh, menolak, duka cita lah. Tidak. Hak yang ketentuan Allah itu lebih baik daripada apa yang kita nak. Lebih baik daripada apa yang kita nak. Mestilah kita fikir mendalam-dalam tentang mengapa ketentuan itu Allah jadikan kepada kita. Atas kasih sayangnya beri kelebihan-kelebihan. Atas sayangnya kerana nak beri peringatan. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang yang ketiga, kadang-kadang datang bentuk kesusahan supaya kita tidak melampaui lagi dalam perkara-perkara ini. Apa yang ditentukan oleh Allah ini dengan ilmu. Sebab iradat Allah yang menentu itu muafakat pula dengan ilmu Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, muafakat pula ketentuan Allah itu dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya. Pastilah kalau kita mengenal Allah, kita akan dapat meredakan kebimbangan kepada apa-apa qada, yakni tujuan untuk mengosongkan diri. Bila kata mengosong diri, biasanya menenangkan diri, menenangkan hati, dan juga tubuh badan kita tidak akan letih, tubuh badan kita akan segar, hati pula tenang, tumpuan kita di dalam ibadat insya-Allah. Kedua, mengapakah wajib kita redha kepada ketentuan Allah ataupun qada Allah ialah kalau kita tidak redha lah dengan ketentuan Allah, dia membawakan kepada kemarahan. Kita main nak marah. Ini sifat yang tidak bagus. Marah kehendak Allah ni, maknanya ini betul-betul tidak redha lah orang panggil. Tak boleh terima apa yang Allah Ta'ala menentukan kepada dia. Padahal ada kebaikan di situ. Jadi dia datang kemarahan dan kemurkaan terhadap ketentuan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung kepada Allah. Jangan bagi jadi kita macam ni. Orang yang tak redha, dia nak jadi marah, dia nak jadi murka terhadap ketentuan Allah. Kadang dia tak kata aku murka kepada ketentuan Allah sebab dia tak ada ilmu. Jadi dia duk marah-marah, tak tentu halah lah. Faham? Jadi dia tak ingat bahawa itu sudah ketentuan Allah. Tapi kerana tak pernah belajar misalnya, menyebabkan dia murka pula. Dia murka pula. Dia akan cari asbab. Ini orang berkena ni. Ni orang yang buat ni. Mulalah penyakit itu orang buat macam-macam. Sebab dia tidak nampak semua itu daripada qada Allah. Dan dia murka terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, mengundang bahaya. Orang yang murka terhadap qada Allah mengundang bahaya besar yang boleh membawa kepada nifaq. Apa makna nifaq? Ini yang dikatakan orang yang nifaq itu dipanggil munafik, yakni kepura-puraan, dan boleh membawa kepada kekufuran. Ini yang paling takut sekali. Bunyi kata dah beriman dengan Allah. Betul tak? Bunyi kata beriman dengan qada dan qadar Allah yang nombor 6 tu. Tiba-tiba mengamuk tak tentu pasal. Menyebutkan perkataan yang tidak betul semua. Kadang-kadang menyalah. Mengapa Tuhan cari aku juga? Mengapa Allah yang menentukan ini pada aku? Mengapa yang tidak lain? Macam-macam akan keluar. Maka kemurahan dan kemurkaan ini akan menjadikan seorang itu
kepada perbuatan nifak ataupun munafik. Nampak saja beriman, bohong saja. Jadi harap kita jauh daripada perkara ini. Baik, kita tengok lagi. Muka surat seterusnya. Orang yang tidak redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala berarti tidak redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita dituntut supaya redha. Berkenanlah kepada Allah karena Allah berkenan kepada kita. Ya, kalau orang yang berkenan kepada Allah pada hidupnya, nescaya Allah akan panggil dia pulang dengan keredaannya. Ya. Ada dalam Al-Quran. Itu boleh membawa kepada kerosakan iman. Mana itu ni? Orang tak redha ni. Boleh membawa kerosakan kepada iman. Seperti kita jelas tadi. Ya, iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dibawa ke mana rasa tidak senang dengan Allah. Nauzubillah. Ini tuan kitab kita ini Mulia Raja Mukhlis ya, rahimahullah taala membuat dalam satu bentuk pertanyaan. Ingin dibawa ke mana rasa tidak senang dengan Allah ini? Nauzubillah ya, berani sungguh kamu membawa tidak kesenangan kepada Allah. Berani sungguh kamu menyatakan atau bertindak suatu kepada Allah seolah-olah kamu tidak setuju dengan ketetapan Allah yang merosakkan iman. Ada faedah serta merta. Ini. Ada faedah serta merta dan faedah kemudian yang didapati daripada sifat redha ini. Diri kita redha, diri kita berkenan, setuju dengan ketetapan Allah ini dan membawa kepada perubahan. Ya, kita setuju. Ya, ini sudah ketentuan Allah. Kita redha, maka kita tengok bagaimanakah kita patut usahakan dengan ketentuan ini. Menjaga diri kita. Jadi bukanlah caranya menyalahkan Allah ataupun tidak redha. Jadi faedah serta merta dan faedah kemudian yang didapati daripada sifat redha ini, faedah serta merta ialah, apa faedah serta merta kita redha dengan Allah? Faedah serta merta ialah kekosongan dan kelapangan hati dan kurang kemurungan dan khawatir tanpa sebab. Ini kita akan dapat. Ya, tak adalah hati itu jadi keluh kesah. Ya, hati tidak duka cita, murung dan takut khawatir ini. Ya, kalau orang redha, itu yang pertama. Faedah yang di kemudian hari pula ialah berbentuk pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Orang yang redha, orang yang Allah Taala pun redha, Allah akan berikan amalan redha itu dengan pahala yang besar. Jadi itu faedah yang kita dapat kemudian. Jadi jadilah kita orang yang redha dengan ketentuan Allah. Ya. Saya membaca kitab syarah, ya, termasuk dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali, di mana rahimahullahu taala menceritakan kisah, ya, saya sudah sebut hari itu, kisah seorang nabi. Ya, nabi ini orang yang dilantik oleh Allah daripada kalangan orang yang cerdik, orang yang pandai, kuat ibadat. Tetapi Allah Taala tak bagilah maqam kepada mereka itu rasul. Kerana tak semua nabi jadi rasul, ya. Tapi semua nabi-nabi dipilih dari kalangan, semua rasul-rasul dipilih daripada kalangan nabi-nabi. Kita kena fikir begitu, ya. Jadi ada seorang nabi, ya, bukan rasul lah, ya. Apa diceritakan oleh Imam Ghazali, ya, mestilah perkara ini terbit daripada cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kita nak tahu berita-berita zaman sebelum Nabi, ya? Maka kata Imam Ghazali, seorang nabi yang terlintas di hatinya berapa perkara yang tidak dia sukai tapi dia telah perolehi. Ya. Jadi contoh dia, nabi ini dia hendak begini, tiba-tiba Allah tentukan dia hal lain. Jadi dia macam tak berkenan. Ni terlintas hati, sepatah dia tak kata lagi. Kan? Jadi
ketentuan sudah ada. Jadi maka pada ketika itu datanglah firman Allah kepadanya, kepada dia. Dia tak cakap apa lagi, tak ada tindakan apa lagi, cuma terlintas dalam hati. Ya, terlintas dalam hati yang kita duduk mengaji itulah. Yang kita duduk mengaji itu, ya, terlintaslah hati, setiap masa ada terlintas. Dia terlintas, aku tak berkenan benda ni. Ini Nabi ni. Maka apa Allah firman kepada dia? Adakah kamu hendak aku mengubahkan keputusan aku terhadap alam ini kerana engkau? Tu dia. Al-mula dah tu. Pasal macam kita, Allah tak kata begini, ini orang baik. Hang boleh terlintas benda ni. Macam ni dia kata. Adakah aku buat ini kerana nak sesuai dengan apa yang engkau nak pilihan kau? Aku ada pengetahuan dan kebijaksanaan. Sekali lagi, engkau terlintas hati macam ni, nescaya aku akan tarik, ya, pangkat kenabian bagimu. Ini dalam kitab Minhajul Bidin. Ini amaran Allah kepada seorang Nabi yang tidak keluar sepatah pun mulut dia, yang tidak bertindak apapun dengan benda yang dia tidak redha. Maka Imam Ghazali membawa panjang kepada kita, apakah pula kita ini yang kadang-kadang keluar di mulut, ya, tak setuju itu, tak setuju ini, kadang-kadang ambil tindakan pula. Macam-macam lah ambil tindakan ini, ya. Jadi benda-benda ini maknanya tidak redha dengan qada Allah, yang mana sudah tentulah Allah itu murka, ya, murka sebab buat benda yang tidak belaga dengan sifat hamba redha itu, ya. Baik, kita tengok lagi. Baik, sekarang kita tengok apakah sebenarnya makna redha. Ini Imam Ghazali, pengarang ini susun daripada kitab Imam Ghazali, nak hurai kepada kita sifat redha seorang hamba, ya, sifat menerima hamba dengan segala ketentuan Allah itu. Sebab kita wajib redha. Kita kena duduk dalam keadaan ini. Kalau kita hendak dapat kasih sayang Allah, redha ialah redha ialah meninggalkan ketidaksenangan atau kemurkaan. Itu. Redha ialah meninggalkan ketidaksenangan. Apa ketidaksenangan? Kita kata kegurasan, ya. Ya, kegusaran. Bukan kegurasan. Kegusaran. Gusar-gusar. Kita tinggalkan gusar-gusar, ya. Ataupun kemurkaan, kemarahan. Ya, kerana datang sesuatu yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Ya, jadi maknanya kita buang sifat kegusaran ini, kita buang sifat tidak senang hati, kita buang kemurkaan ini, kita redha. Ketidaksenangan ataupun kegusaran itu ataupun as-sukhtu, ya, as-sukhtu ialah satu, ya. Ketidaksenangan, kita kata kegusaran seseorang, ya, ataupun as-sukhtu kita baca dengan begitu, iaitu kegusaran tadi, ya, ialah seseorang itu dia ingat begini. Pertama, mengatakan bahawa ada sesuatu yang selain apa yang Allah Ta'ala tentukan. Ni. Ya, apa sebab berlaku kegusaran itu? Ya, sebab seseorang itu ingat bahawa ada sesuatu lain lagi yang lebih baik daripada Allah tentu. Tu. Saya kadang-kadang buat juga contoh, ya, bila kita faham sedikit daripada cerita ini, kita buat contoh, ya. Kadang-kadang kita ada pilihan, ya. Pilihan, contoh kita nak kahwin, ya. Sebelum kita kahwin tu adalah 2-3 orang, ya. Jadi kita berkasih dengan satu orang. Bila berkasih dengan seorang, tiba-tiba tidak jadi, contoh, ya, itu semua juga daripada Allah. Cuma kita tak tengok sebab-sebab dan asbab. Maka kita pun kahwin dengan orang lain. Kita kata ini jodoh, ya. Dah bila kita kahwin dah elok dah, ya. Teringat pula, hak tu hak dulu ni, hak lama dulu,
rasa-rasa lebih baik. Itu contohlah tu. Sebab kita tidak berkenan lagi tentang hak Allah tentu. Yang duduk dah elok ni lah, hak ni lah pasangan kita. Tu. Inilah sebenarnya pasangan kita. Yang kita duk idam-idam itu adalah kehendak nafsu kita yang Allah tak tentu bagi jadi. Kalau Allah tentu bagi jadi, jodohnya sudah tertulis pada kita di dalam rahim ibu kita. Bila ibu kita mengandung umur 4 tahun, pada masa itu sudah roh ditiupkan kepada janin itu, maka di situ sudah ditulis rezekinya, ajalnya, matinya, jodohnya, semua siap. Jadi kalau sudah tentu, mengapa duk ingat-ingat? Kalau dalam kitab Imam Ghazali sendiri, mengingat-ingatkan benda yang bukan pilihan Allah, mengatakan itu lebih baik, engkau mengatakan pilihan Tuhan itu tidak tepat dan tidak baik. Itu walaupun tak kata begitu, tapi begitulah hakikatnya. Maka kita redha. Kita redha. Ini ketentuan Allah. Dialah yang lebih mengetahuinya. Itu pertama. Jadi sebab yang seorang tu jadi gusar, tak tenang, tak redha, sebab dia duk bayangkan ada lain daripada ketentuan Allah ni yang lebih baik. Jadi kacau itu. Kacau itu. Ya. Jadi yang ditentu. Tempat duduk kita dah baik dah di situ. Pekerjaan kita itu sudah ketentuan itu. Tapi kerana nafsu di dalam ni. Nafsu amarah bisu ini. Ya, dia nak yang lebih. Kadang-kadang merosakkan kita. Jadi lebih baiklah kita redha dengan ketentuan Allah ini. Baik. Yang kedua. Yang kedua, mengapa jadi orang itu tidak redha? Menyebabkan berlaku kegusaran, tidak senang, ataupun menjadikan dia, orang kata, kemurungan. Ya. Yang kedua ialah, dan ianya lebih utama dan lebih baik untuk dirinya, padahal perkara apa yang dia tidak yakin kebinasaan dan kebaikan untuk dirinya. Maknanya, orang tu, ya, dia lebih utama dan dia rasa itu lebih baik untuk dirinya. Padahal perkara yang dia ingati itu, ya, apa yang dia tidak yakin kebinasaan. Jadi maknanya apa yang dia tidak yakin itu belum pasti begitu. Ya, kebinasaan dan kebaikan pada dirinya dia sendiri pun tak tahu. Cuma dia rasa hak ni lebih baik. Hak Tuhan tentu kurang baik. Jadi maka menyebabkan dia itu jadi bolak-balik hatinya. Mana boleh tenang hati kalau begitu. Sebab setiap kali lintasan hati kita tu, awarid, dia jadi maknanya jadi halangan-halangan, ya, kepada perkara ini. Ya, lain. Redha ialah berkenaan dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan inilah kita panggil qada. Ya, jadi kita kena redha. Ia tidak termasuk dalam meredai keburukan seperti maksiat dalam neraca syariat, iaitu pada perbuatan manusia. Jadi maknanya kita bincang tentang redha ni, tentang ketentuan Allah. Ia tidak masuk dalam meredai keburukan seperti maksiatlah kita kata dalam neraca syariat, iaitu pada perbuatan manusia. Apa yang diredai walaupun suatu keburukan daripada sudut ia dari ketentuan Allah, bukan dari sudut ia perbuatan hamba yang bertanggungjawab dengan tanggungjawab syariat. Maknanya di sini apa yang diredainya walaupun nampak benda itu keburukan. Contoh, kita diuji dengan satu benda yang tidak elok. Ya, kita diujikan dengan satu benda yang tidak elok. Dan benda yang tidak elok ini berlaku kepada kita. Jadi kita kena redha walaupun benda itu tidak elok. Kadang-kadang bentuk dan maksiat. Mengapa Allah letakkan ini pada kita? Sebab kita tahu Allah Maha Pemilik. Maka kita melihat bahawa kita redha dulu dengan ketentuan Allah ini sambil berfikir, syariat ini adakah membenarkan aku melakukan ini? Tidak benar. Ini maksiat. Maka kita redha ketentuan ini sambil berfikir, ada suatu benda Allah peringatkan aku, ya, ada benda yang berlaku kepada aku ini, aku redha
dan aku bertaubat. Begitu. Itu sebab ketentuan Allah ini, ya, ketentuan Allah ini kita pernah bincangkan, insya-Allah dalam kitab ini pun akan ada di depan. Ketentuan Allah kepada kita, satu, Allah tentukan kepada kita sesuatu yang bentuk nikmat. Ya. Yang kedua, Allah tentukan kepada kita, ya, dalam satu bentuk kesusahan. Kalau Allah tentu kita nikmat, maka kita kena jaga ketentuan nikmat ini dengan mensyukuri nikmat Allah, memperbanyakkan ibadat dan jadikan ibadat kita ikhlas, berterusan. Dan Allah akan memberikan jalan-jalan lagi yang penuh nikmat kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dalam Al-Quran. Ya, barang siapa bersungguh-sungguh pada jalan kami, nescaya kami akan tunjuk kepadanya jalan-jalan kami yang penuh rahsia, yang penuh kebajikan, yang elok-elok di penghujungnya. Jadi kita itu cara redha dengan Allah, apa yang Allah bagi nikmat. Begitu juga kalau ditakdirkan Allah datangkan kepada kita kesusahan. Apa yang kita tuntut? Kita kena redha berlaku ini. Kerana apa? Allah nak tengok kita ini ada jenis sabar atau tidak. Ya, itu. Maka orang yang sabar itu Allah Taala kata innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah suka ataupun memang bersama-sama orang-orang yang sabar. Jadi redha pada kesusahan dengan sabar. Ya, begitu juga bila kita redha dengan apa? Ya, yang Allah bagi kat kita ketaatan. Kita jadi orang yang taat. Bersungguh-sungguh jaga taat kita. Itu redha ni dengan bersungguh-sungguh taat kita dan mengikhlaskannya. Yang keempat, maksiat. Redha dengan ketetapan Allah itu, tapi bukan kita suka maksiat itu. Redha kerana ia datang dari Allah. Maka kita berfikirlah, hendaklah kita bertaubat dan Allah sangat-sangat menerima taubat hambanya dan menyayanginya. Itu kaedah kita di dalam bertemu dengan hal-hal yang dikatakan redha itu baik. Masa pun sudah cukup. Ya, saya akan meneruskan perjalanan sekejap lagi melalui Pekan Ranau. Di Pekan Ranau itu ada seorang hamba Allah, pegawai daerah, DO lah, yang bersahabat dengan saya masa saya melanjutkan pelajaran dulu. Kami sama-sama dalam kuliah. Ya, pengkhususan kami pun pada masa itu ialah sains politik. Jadi dia balik ke Sabah, akhirnya jadi pegawai daerah dan pegang lagi jawatan timbalan setiausaha tetap kementerian dan sebagainya. Saya datang ke Sabah waktu dia jatuh sakit. Maknanya dia mengalami stroke. Dan setiap kali saya datang, insya-Allah saya dan isteri saya akan berkunjung kepada dia dan menghiburkan dia. Saya senang, rasa dia memang senang dengan saya. Tapi saya tak sangka bila dia lakulah kematian pada umurnya ketika umur 60. Ya, dia telah menghembuskan nafas terakhir. Saya pun kebetulan ada di Sabah. Ya, dapat makluman dari isteri dia. Isteri dia pun orang Kedah juga. Ya, kemudian kita pun bawa pelajar-pelajar kita 2 van, ya, pergi dalam majlis tahlil di rumah asal kampung dia. Maka saya tidak sedar bahawa dia ada mewasiatkan satu bidang tanah untuk saya. Jadi saya nampak sangat baik kematiannya. Sebab anak dia terus datang ke Kedah mencari saya. Dia kata, ayah, wakafkan tanah ini untuk Ustaz. Buatlah apa saja yang kebaikan untuk dia. Dia tahu Ustaz memang membangunkan tempat-tempat yang baik di Sabah. Dekat 3 ekar dalam kawasan bandar ataupun pekan. Ni, tanah tu saya kata boleh jadi juta lah. Ya. Tapi saya belum dapat membangunkan kerana keutamaan saya, dia agak besar itu. Mungkin saya akan cadang nak buat sekolah rendah Islam. Daripada awal lagi kita dah akan ada pendidikan di sini. Ya, sebab potensi di sini masyarakat dia pun di Kundasang, di Ranau, ya, ada pendapatan yang tetap, ya, mungkin boleh menghantar anak-anak mereka supaya kita asuh daripada kecil seperti mana kita buat di Darul Hidayah Sungai Mati Kedah itu. Insya-Allah pengalaman-pengalaman itu kita bawa ke sini. Jadi banyaklah sepanjang jalan ini tanah, ya.
Tapi kita tidak ada duit, ya. Kita mungkin dapat kongsi bersama lah. Jadi alhamdulillah hari ini saya datang bukan 2 orang, 4 orang dari Kelantan sudah menunggu saya. Ya, mereka di Bluran, mereka keluar sini. Mereka ini bawa cash, berbelas ribu. Mereka bawa sumbangan orang untuk saya buat pidyah. Ya, pidyah kan kita tahu pidyah, kita kena buat pidyah puasa. Kemudian kita pula nak buat pidyah untuk ayah ibu kita, ya, yang belum lagi kita tidak tahu siapakah yang membantu mereka tolong menggugurkan, ya. Kalau ada kesalahan meninggalkan akan puasa dan juga sembahyangnya. Jadi ada kaedah-kaedah yang kita buat, ya. Biasanya untuk guru pondok itu memang ada caranya lah, ya. Jadi kita buat seumur hidup bagi mereka. Maka kita gunakan kaedah dengan membeli beras. Jadi mana ada daripada kita yang belajar ini ingat untuk membuat fidyah bagi ayah ibu ataupun nenek atau siapa yang kita kasihi, hubungi kami. Jadi kawan saya daripada Kelantan dia buat 6,000 lebih untuk fidyah. Saya dah beli dah tadi beras di pondok saya 50 untuk kami tolak beras itu sambil menyebutkan nama-nama yang diberikan kepada kami supaya digugurkan. Saya dah kira dah berapa hari dia tinggal puasa sebab dengan umur dia mati itu. Saya dah kira siap, kami akan menjadikan beras yang ada sebagai modal untuk kami tolak pergi baliklah. Inilah hadiah sedekahku padamu daripada beras ini untuk menggugurkan akan puasa nama-nama sekian. Ya, ambil masa juga. Semalaman kami, ya, melakukan itu untuk menolong. Ya. Jadi kita boleh tengok kawan saya. Dia cakap, nih Ustaz Johari nak buat pidyah. Siapa nak buat di Kelantan? Ya, buat lebih. Saya minta kawan saya di Sandakan hantar 70 beg beras di Sugut pula. Sebab kita tolak beras itu, kita siapkan selesai masalah orang yang bagi, maka akhirnya beras itu kita bagi kepada fakir miskin di kawasan itu. Jadi itu pun di antara amalan-amalan kita, lebih-lebih lagi untuk kita lah. Kalau kita tahu berapa lama kita tinggalkan puasa, kan? Bayarlah 1 hari 1 cupak. Tapi kalau sudah berganda tahun, mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, dia berganda. Dia akan berganda. Ya. Maka kalau banyak berganda itu menyusah juga orang yang bayar, maka kita gunalah kaedah-kaedah daripada imam-imam mujtahid yang lain seperti Imam Hanafi. Ya. Rahimahullahu ta'ala, ada kaedahnya yang tidak berganda itu, maka kita memilih kaedah-kaedah daripada imam-imam mujtahid kita. Contoh saja saya bagi. Ya. Sebab kadang-kadang kita pun lupa bahawa pidyah ini, ya, dengan bayaran pidyah ini dia jadi kebajikan. Bukan untuk kita, untuk keluarga kita yang kita kasihi. Ya. Saya ucap terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang berebut-rebut menajar sampailah sekarang ini sudah pun orang kata melebihinya. Tetapi memandangkan ada 2 lagi madrasah yang kita akan buka pada bulan 1, saya mengambil yang lebih ini. 1 untuk Madrasah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di Kundasang, di mana saya sebagai timbalan pengurusi pemegangnya. Ya, maka kami akan mengambil lebih kurang 20 pelajar dan yang lebih itu saya akan maklumkan kepada mereka yang bagi itu, ini juga madrasah saya. Kerana Syekh Ahmad Fahmi sudah kembali ke rahmatullah, menjadi tugas saya ini yang berat untuk menyambungkan perjuangannya dengan wasiat-wasiat yang dia sudah tulis kepada kami. Ya, jadi kita akan bantu pelajar-pelajar di sini. Jadi dengan kadar yang sama, RM150 itu. Ya, jadi kemudian saya akan buka sebuah lagi, insya-Allah bulan Januari ini di Sandakan. Ya, bangunan sedang dibaiki. Kata pengurus saya di sana, insya-Allah Ustaz bulan 1 kita boleh mengambil sekurang-kurangnya 20 untuk madrasah kita di Sandakan. Semua madrasah saya di sini menggunakan nama yang sama dengan madrasah kita di Sungai Mati, Madrasah Darul Hidayah. Jadi sebab mereka bersetuju, orang sini bersetuju berpayung. Lebih lagi kalau dia dah biasa pergi ke madrasah kita Sungai Mati, dia tengok tersusun, alhamdulillah ada kemajuan, ramai pelajar, maka dia rasa berpayung di bawah kita itu ada silibus yang standard, ya, ada akhlaknya, ada amalan-amalan rohaninya. Jadi amalan rohani ini banyak juga kita ambil daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ya.
Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Saya bermusafir 2 minggu dengan beliau pergi ke Kalimantan. Dan saya dengan dia saja setiap siang dan malam. Banyak ilmu-ilmu dicurahkan kepada saya untuk saya membangunkan pondok di Sungai Mati. Malah almarhum juga tolong mencari tanah-tanah di Sungai Mati itu untuk saya membina pondok itu daripada kalangan keluarga-keluarga istrinya. Jadi itulah saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, syukur alhamdulillah ya, perjuangan kita, perjuangan Islam ya, kita pikul sama-sama ya. Yang tak ada, kita ada keuangan, kita pikulkan dengan tenaga. Yang tak ada tenaga, kita pikulkan dia dengan doa ya. Sudah cukup berkat pada kita semua. Saya nak berjalan sudah. Terima kasih kemana menyertai bersama dengan saya dalam ini. Kita sambung pada hari Jumaat ini. Hari Jumaat saya terpaksa bersiaran di satu kampung yang sangat-sangat dalam. Mungkin mengambil masa 2 jam lebih masuk ke dalam sana, tidak ada tad melalui estate. Kerana apa? Dalam kampung itu ada peserta yang mengaji kepada kita tiap-tiap hari. Namanya Ajai. Ya, dia pun saudara baru, tetapi dia mengaji kepada kita dalam kita punya dakwah Sabah ini daripada awal sampai sekarang. Ya, saya sudah membawa satu batu nisan untuk ahli keluarga dia yang telah kembali ke matullah. Kita nak tunjuk bila dah Islam dengan kita, kita tak akan tinggalkan. Sampai mati pun kita menguruskan. Kos kematian mu'alaf itu kita uruskan. Sekarang kita buat pula ya batu nisan. Batu nisan bukan murah. Kita buat kepala saja RM170. Kalau dengan ekor RM340, biasalah kan, dengan diukirkan pada itu. Jadi kita buat di kepala sajalah. Jadi itu sumbangan kita. Ini dalam dakwah Sabah. Saya gunakan duit ini yang kita kata dakwah Sabah ini. Ya, perjalanannya, berasnya, apa saja. Memang orang kata manfaat sungguh untuk kita. Dia turun kepada asnaf. Dia turun kepada mu'alaf Sabah. InsyaAllah. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa bifaqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.